masih lagi berkenaan dengan jemaah lah, berkenaan dengan jemaah dulu. Bunyinya babul qu'ud bainal khutbatain, bab duduk di antara dua khutbah. Lepas tu dia mengilas riwayat itu, iaitu Nabi SAW berkhutbah, dua khutbah. Dia duduk apabila naik ke atas mimbar sehingga selesai. Saya fikir, ini kata perawi, dia berkata, ini Ibn Umar, yang ini selesai muazzin lah, muazzin bila selesai tu Nabi SAW bangun pula dan berkhutbah. Kemudian dia duduk pula, dia tidak bercakap, duduk pun tidak bercakap. Kemudian dia bangun pula berkhutbah. Intaha, habislah. Mana di bawah tajuk saat ni ada sah hadis. Dia kata demikian terdapat di dalam nuskhah yang bertulis tangan, dan satu lagi nuskhah cetakan lama, ada lagu tu. Tapi dia tak sebut lah tu sini, cuma dia dalam nota kaki bawah tu. Sebab hadis ni berulang, kata dia. Sudah ada dah dulu dalam babul julus idza sa'idal mimbar. Jadi imam duduk apabila naik ke atas mimbar. Hadis ni sudah ada dah sana. Jadi tidak perlu ada bab lain, tidak perlu. Maknanya cerita pasal Jumaat itu sudah habis dah. Dan bab ni tak perlu. Malam ni start dengan bab semaya 2 hari raya pula. Semaya 2 hari raya. Semaya 2 hari raya ini disyariatkan pada tahun, mengikut setengah ulamanya, pada tahun yang pertama hijrah. Mengikut ramai ulama, jumhur ulama, dia mengatakan pada tahun yang kedua hijrah. Semaya hari raya. Itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah dari segi apa dinamakan Eid itu. Eid, hari raya. Eidain, 2 hari raya. Eid itu asalnya daripada aud. Aud itu maknanya kembali, berulang. Berulang. Daripada aud ditukarkan kepada Eid. Eid. Sebab apa? Sebab hari ini berulang pada tiap-tiap tahun. Satu, hari raya ni dia ada semua tiap-tiap tahun. Satu dari segi bapa nama dia gitu. Yang kedua, kerana berulang kesukaan, kegembiraan orang-orang Islam pada hari itu. Jadi pada tiap-tiap tahun berulang lah. 2. Yang ketiga, pada hari itu berulang ibadat yang khusus dengan hari itu. Bila tiba hari itu ada. Kalau tak tiba hari itu tak ada. Semaya hari raya ni tak ada. Artinya bagi kita orang-orang Islam ni duduk menunggu-nunggu, mengharapkan kita dapat kembali semula kepada ibadat itu apabila tiba harinya. Dan ini berulang-ulang. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, dia ada unsur tafaul di situ. Tafaul, yang ini mengambil sempena baik. Dalam bahasa Arab ni dia ada benda-benda gitu. Sebab dia bahasa yang bertamadun kan. Sebab itulah Tuhan pilih sebagai bahasa Quran. Memang istimewa. Dia ada umpamanya di sini dia ada unsur tafaul. Tafaul itu apa makna? Dia sempena baik. Misalnya kita kata kafilah. Kafilah ni rombongan dalam perjalanan. Rombongan dalam perjalanan yang pergi ke mana-mana tempat itu, ramai-ramai, itu orang panggil kafilah. Kafilah itu daripada kuful asalnya. Kuful itu makna dia pulang.
balik. Mana dia harapkan orang yang pergi ni, ramai-ramai ni, dapat balik pula, jumpa pula dengan kita. Itu maknanya. Sebab itu dipanggil qafilah. Qafilah yang kembali maksudnya. Daripada kuful. Kuful tu makna kembali. Maknanya diharapkan, kita mengharapkan semoga orang-orang yang pergi ni balik mari pula, boleh jumpa semula. Dia ada makna-makna unsur doa tu dalam perkataan tu. Serupa juga out ini. Sebab zaman dulu kan orang pergi berjalan kan, macam-macam dalam perjalanan tu tidak aman. Kalau tidak aman tu seperkara. Kemudian dalam perjalanan ni dia kenderaan kalau begitu gini boleh jadi berlaku kemalangan. Dan kerana jauh sangat tak jumpa dah lah. Kalau mati kira-kira tanah sana lah, bukan jauh. Kalau berjumpa pun jumpa mati lah. Kalau nak jumpa hidup. Sebab itu dia sebut qafilah. Yang ini semacam doa secara tidak langsung. Begitu juga dengan aud ini. Bila kita kata aud, Eid, maknanya semoga berulang pula hari ini. Maknanya semacam doa tu. Dan kita dapat bertemu kembali. Dia ada makna. Itu yang kedua. Dari segi makna dia. Apa? Eid itu orang panggil Eid. Dia daripada aud. Lepas tu macam mana aud itu jadi Eid? Hak tu kena bicara lain. Hak tu dalam ilmu sarah. Hak tu kita tidak perlulah. Yang ketiganya berkenaan dengan hukum semaya hari raya. Hukum semaya hari raya. Apakah hukumnya? Ulama-ulama sebut di sini, dia petik daripada Al-Qari, Mulla Aliyul Qari. Dia pula ambil daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, hiya 'inda Syafi'i wa jamaahiril ulama sunnatun muakkadatun. Di sisi Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunat muakkadah. Itu hukum. Abu Sa'id Al-Istakhri min Asy-Syafi'iyah, dia ni salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dia tidak kata semua ramai-ramai tu, tapi dia kata fardu kifayah. Maknanya ada khilaf lah dalam masalah hukum sembahyang hari raya. Fardu kifayah dengan arti kalau satu golongan ada buat dah, tak berdosa lah. Kalau tak buat seorang abuk dalam kampung tu, dosa. Tak buat ni maksudnya di tempat yang khusus, di tempat yang terbuka lah. Di tempat terbuka, bukan dalam rumah maksudnya. Buat di tempat yang terbuka. Abu Hanifah berkata wajib. Wajib. Dan wajib ini adalah wajib aini. Wajib aini. Supaya kurban juga. Supaya kurban juga bagi dia wajib. Kepada orang yang mampu wajib. Yang menunjukkan wajib itu ialah Nabi SAW. Kata dia buat semua, tak ada yang tinggal. Semenjak diketahui sembahyang 2 hari raya ni disyariatkan. Kalau kita kata pada tahun yang pertama lah, mengikut pendapat setengah golongan itu. Kalau kita kata tahun yang kedua, semenjak tu tak ada tinggal Nabi SAW buat semua. Kalaulah benda ni tidak wajib, mestilah dia tidak buat semua. Mesti ada ketika tinggal. Ni tak ada tinggal, kata dia. Nabi SAW tak ada tinggal. Di antara hadisnya yang dipegang oleh mereka yang mengatakan wajib ini ialah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dan lain-lain lagi, iaitu hari raya yang mula-mula sekali Nabi SAW sembahyang ialah hari raya fitrah pada tahun yang kedua, pada tahun yang kedua hijrah. Itulah juga tahun di mana difardukan puasa bulan Ramadan